Betul. Lepas tu momentum selepas period tu pun dia jadi tak sama sebelum period tu. Ada tak tips macam mana? Lepas tu bila kita dalam bilik air, kita nak berdoa, boleh ke kita berdoa dalam bilik air? Maksudnya macam bila kita ambil wuduk kan, berdoa, ya Allah, Tuhan ampunkan dosa-dosaku. Baik. Okey, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita teruskan dengan pemanggil kita yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hakim. Silakan Hakim. Ya, silakan Hakim cakap dengan Ustazah. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Cik Hakim. Okey, saya nak tanya, sebagai seorang manusia, saya pernah melakukan banyak kesilapan. Baik. Dan alhamdulillah sekarang ni saya dah mula kembali sebagai seorang Islam. Baik. Tapi saya nak tanya, apabila saya bersolat tu, sujud saya merasakan kosong. Saya rasa macam kadang-kadang saya rasa takut, kadang-kadang saya rasa kosong. Boleh tak Ustazah jelaskan apa keadaan itu sebenarnya? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Siapa di sana? Baik, kita teruskan lagi Ustazah ya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Saya Puan Norma. Silakan Puan Norma bercakap dengan Ustazah. Ya Ustazah. Ya, sila Puan Norma. Saya nak tanya, sekiranya kita tak kita buat solat sunat, tapi sedangkan puasa wajib kita sangat tertinggal. Macam mana? Baik, terima kasih. Itu saja soalannya. Assalamualaikum. Baik, kita raikan 3 soalan dulu daripada rakan pendengar kita. Baik, yang pertama daripada saya ambil yang belakang dulu ya. Ni Puan Norma. Ya. Ustazah tak berapa jelas dengan soalan, tak berapa dengar. Barangkali soalannya buat solat sunat tetapi wajib tinggal. Betul ke? Ataupun belum qada yang wajib, lebih kurang macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, saya kira kalau tentang persoalan qada itu, ya, memang apa sahaja yang wajib harus didahulukan, ya, daripada yang sunat. Dan tadi pun Ustazah mendengar dalam slot yang sebelum ini, ya, bagaimana Tuan Guru tadi telah menyebut, ya, persoalan qada. Tetapi saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Ibnu Athaillah As-Sakandari ada menyebut daripada di antara tanda-tanda orang yang mengikut hawa nafsu dalam beramal. Mana dalam beramal pun kadang-kadang ada campur tangan daripada hawa nafsu. Min alamati ittiba'il hawa, daripada tanda-tanda orang ikut hawa nafsu dalam beramal ialah orang yang melebih-lebihkan soal sunat tetapi bermalas-malas dalam soal yang wajib. Kadang-kadang tuan-tuan berlaku penyakit itu dalam diri kita. Ya, contoh, ini contoh. Kadang-kadang kita tak sembahyang isyak lagi, kita dah tidur. Ya, kita tak solat isyak, kita dah tidur. Kemudian dengan harapan nanti kita akan bangun qiyam, kita akan buat solat sunat tahajud dan sebagainya. Yes, tak tahulah, wallahu alam secara psikologinya bila kita meninggalkan, kita menangguhkan yang wajib tadi, kemudian bila kita bangun malam, ya, bermakna kita kena selesaikan dulu solat isyak yang belum kita laksanakan. Ya, maka rasa pada masa tu kita buat solat isyak tu rasa separuh hati, tapi bila masuk dalam masa buat solat hajat, solat tahajud, yang itu kita buatnya sepenuh hati. Ya, maknanya ataupun ya dalam bab ibadah-ibadah solat jamaah, ya, solat fardu berjamaah kita tak kejar sedang kelebihannya sangat besar, ya. Tetapi kita buat semayang sunat seorang-seorang ni, yang tu kita buat beria-ia. Yang ini kita kena lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham kaedah itu. Apapun yang wajib harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan kita termasuk dalam golongan yang disifatkan, ya, oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi. Dia kata sebenarnya kamu dalam beramal pun masih ada juga ikut kepada kehendak hawa nafsu kamu. Ya, yang kedua daripada Encik Hakim.
Ya, Encik Hakim kata sujudnya terasa kosong. Apapun Encik Hakim dan tuan-tuan puan-puan di luar sana yang telah mula formatkan semula kehidupan mereka untuk mencari keredaan Allah. Ya, saya ucapkan tahniah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun Encik Hakim, bila mana kita mempunyai satu kesedaran untuk hidup yang lebih baik, hidup mentaati Allah, tapi kita harus ingat kesedaran itu, semangat itu harus diberi ataupun diisi dengan pengisian yang betul. Pengisian yang betul inilah disebut sebagai ilmu. Selama mana kita tidak mengisi hidayah tersebut, mengisi keinsafan dan kesedaran tersebut dengan ilmu, dia akan pergi pada satu keadaan di mana kita rasa tak puas, rasa kosong, rasa macam kehilangan makna dan sebagainya. Tetapi selama mana kita istiqamah memberi pengisian dalam hidup, terus menimba ilmu, terus perbaiki diri, terus amalkan ilmu-ilmu yang kita tahu, insya-Allah itu akan lebih mengisi kekosongan jiwa, dan apabila kita benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal diri kita sendiri, Ustazah rasa insya-Allah tidak berlaku lagi kita rasa sujud tak bermakna dan sebagainya. Soalan pertama daripada Cik Hidayah, bagaimana nak mendatangkan getaran jiwa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita selalu menyebut tentang orang alim, tentang ulama dan sebagainya dengan rasa rendah diri. Ustazah bercakap, kadang-kadang kita ingatkan orang yang bercakap tentang agama ni, kita terus panggil dia orang alim. Mungkin panggil, katalah Nik panggil Ustazah ni orang alim, sebenarnya Nik, hakikat diri saya ni sayalah yang tahu. Hakikat orang yang dipanggil orang alim tu, orang alim tu lah yang tahu. Ada pun kami bukannya orang alim yang sebenar. Kami ni baca kitab, kemudian tolong sambung menyambung dan menyampaikan kepada muslimin dan muslimat. Ada pun orang alim yang sebenar yang diangkat oleh Allah dalam Al-Quran, ialah orang-orang yang bergetar jiwanya kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu sebenar-benar orang alim, iaitu orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ilmu tapi tidak mewariskan rasa takut dalam jiwa, tidak menyuntik rasa gementar dalam jiwa, itu bukan ulama sebenar menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hidayah, sama juga macam tadi, prasyarat untuk kita dapat rasa takut dengan Allah, rasa getaran dalam jiwa, tidak boleh tidak kita harus mengetahui ilmu Islam ini dengan mendalam, mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hakikat-hakikat perkara-perkara gaib yang kita tidak nampak tetapi kita akan hadapi dan kita akan lalui. Contoh, kita tak nampak lagi apa akan berlaku di alam barzakh, kita tak tahu apa akan berlaku di alam mahsyar dan sebagainya, tetapi dengan kita menuntut ilmu melalui Al-Quran, melalui sunnah, melalui hadis Nabi SAW, bayangan-bayangan itu telah dinyatakan oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi SAW. Dan ilmu-ilmu inilah yang penting untuk menambah rasa takut kepada Allah, yang mana rasa takut inilah akan membawa kepada getaran dalam jiwa kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, khususnya Puan Hidayah yang bertanya tadi, Nabi SAW bersabda, "Idza sya'ara jaldal mu'min min makhafatillah tahattat anhu khataya kama tahatta 'anil syajaril baliyah awraqaha." Apabila seseorang mukmin itu bergetar kulit dan jiwanya kerana takutkan Allah, maka saat itu bergugurlah dosa daripada dirinya seperti mana bergugurnya dedaun daripada pohon yang telah mati ataupun rapuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soalan Hidayah tadi, kalau tak silap Ustazah ni, soalan bertanya tentang masalah bila wanita ini period dalam keadaan haid, biasanya momentumnya lari, malah pernah saya menerima satu pengakuan dalam satu kursus dengan peserta